Assalamualaikum, selamat pagi. Menghampiri 10.30 minit pagi ketika ini, dan seperti yang Nadia war-warkan tadi, seperti biasa 10.30 minit pagi ada ruangan Alpha 102. Kita hari ini bercakap mengenai sempena dengan bulan kesedaran kanser cervix bersama-sama dengan tetamu di konti kita hari ini, Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Yusof yang merupakan pengarah bahagian reproduksi manusia LPPKN. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Tadi kalau anda nampak doktor di Selamat Pagi Malaysia, kini doktor di Nasional FM pula menerusi Alpha 102. Dan temu buat ini juga anda boleh saksikan secara langsung di FB Live kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Baiklah doktor, seperti mana yang kita sedia maklum, bulan Januari ini merupakan bulan kesedaran kanser cervix yang disambut di seluruh dunia. Jadi mungkin doktor boleh jelaskan apakah peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam memperkasakan kesejahteraan golongan wanita bagi memerangi kanser pangkar rahim ataupun kanser cervix. Silakan doktor. Kita lebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasihlah kepada National FM sudi jemput saya daripada Kementerian Wanita. Saya agensi LPPKN di bawah Kementerian Wanita untuk kita terangkan sedikit berkenaan kanser cervix dan juga bulan kesedaran kanser cervix kan. Yeah. So untuk seperti yang Nadia maklum tadi kan, bulan Januari adalah bulan kesedaran kanser cervix, di mana kita ketahui kanser cervix ni adalah kanser ketiga tertinggi dalam kalangan wanita. Ini kita ambil daripada laporan Daftar Kebangsaan Malaysia tahun 2012 ke 2016. Ia merupakan yang ketiga tertinggi, dan pada setiap tahun lebih kurang 800 kes baharu akan kita dapat detect lah melalui hospital-hospital yang datang ke Malaysia, dan kebanyakan daripada kes-kes 800 ni, lebih kurang 40% yang datang kepada hospital ataupun klinik yang sepatutnya orang pergi kan, lebih kurang 40% adalah pada tahap 3 dan 4. Okey. Jadi mungkin doktor juga boleh ceritakan sedikit berkenaan kaedah baru saringan kanser cervix, iaitu ujian HPV DNA. Okey, so untuk makluman semua juga pendengar National FM, actually kanser ni dia boleh dicegah. Kanser cervix ni boleh dicegah, dan pada tahun 2019 Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Masyarakat melalui agensinya iaitu Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara telah mula memperkenalkan teknik baru pengesanan awal kanser cervix dalam kalangan wanita, di mana kalau dulu kita dengar kita ambil pap smear kan. Pap smear kita ambil sel daripada pangkar rahim, daripada cervix itu sendiri, untuk kita lihat perubahan sel yang menyebabkan berlakunya kanser cervix. Tapi kalau kita buat test sekarang ni, ada teknik yang terkini yang kita guna pakaikan sekarang, tahun 2019 kita start. So dia kita nak kesan virus human papillomavirus. So orang mesti tertanya kan, apa tu human papillomavirus? Virus ni sebenarnya kan Nadia, dia adalah sejenis virus yang ada lebih kurang 100 jenis. Lebih pada 100 jenis. Macam COVID jugalah, untuk kita nak senang faham, kita tengok macam COVID. COVID kan ada banyak kan, strain-strain selepas satu. Yang ni juga macam ni jugalah HPV dan A ni. Di mana HPV ni dia ada lebih kurang 100 jenis. Di mana daripada 100 jenis tu, 14 jenis adalah penyebab tertinggi ataupun penyebab utama kepada berlakunya kanser cervix. Di mana 14% ni adalah merupakan 90% terjadinya kanser cervix. Di mana 10% lagi dah penyebab-penyebab lain lah. So, kaedah yang kita gunakan sekarang ni, kita menggunakan swab. Ataupun kalau senang kita nak ingat, nak tahu, sebab bila kita swab ramai yang terbayang-bayang macam mana kan. So, kita boleh bayangkan macam mana kita punya swab untuk COVID test tu. Kalau ikutkan, saya ada bawa kat sini. So, kita tengok dia macam, actually macam ni lah. Senang sangat. So, dia akan ada macam ni. Macam putih, cotton bud pun macam ia juga. Tapi dia kalau lebih senang, kalau semua, saya rasa semua rakyat Malaysia kan, kaum wanita telah melakukan ujian COVID kan. So sebiji macam itulah. Memang orang kata memang lebih kurang sama. Dan kita akan lihat kat sini, dia ada satu orang kata macam sponge kat sini, dan juga kita ada satu batang kat sini, dan dia ada tanda kat sini. So kalau kita gunakan pap smear kita akan, macam saya kata tadi, kita akan dapat sel daripada cervix, so dia lebih ke dalam. Yang ini kita hanya masukkan setakat sini saja, di dalam vagina wanita. So sampai dekat sini dia akan stop. So kita akan pusing sedikit. So kita pusing sedikit untuk dapatkan orang kata DNA yang berada di dalam dinding-dinding faraj lah. So daripada situ kita akan hantar kepada makmal untuk kita lihat
untuk kita tengok result dia lah, keputusan dia, jenis-jenis virus yang kita dapati pada test seorang wanita tu lah. Aha, dikuatiri ada 14 virus yang bahaya tadi tu lah. Betul. Okey. Jadi sepanjang pelaksanaan program saringan kanser cervix ujian HPV DNA ni, mungkin doktor boleh bagi tahu berapakah statistik penerima manfaat program ni? Okey, sebelum tu saya nak maklumkan juga dengan kita melakukan ujian ni, dan ujian ni tidak menyakitkan langsung. Sangat mudah, dan saya rasa lebih kurang 1-2 minit dah siap lah dengan pengamalan sendiri. Dan wanita yang kita yang layak untuk ambil adalah semua wanita yang pernah melakukan hubungan seksual. Tapi kalau ikut program ni, kita ambil wanita yang umur 30 hingga ke 65 tahun lah. Dan daripada statistik daripada program yang kita dah jalankan daripada tahun 2019 sehinggalah last year, tahun lepas, iaitu 2022, didapati hampir 70,000 wanita yang kita telah saring. Daripada 70,000 tu 4,353 wanita didapati positif HPV. Ini belum positif kanser lagi, baru positif HPV, salah satu daripada 14 jenis yang saya maklumkan tadilah. Daripada 4,363 kes ini, kita dapati, kita buat siasatan lanjut, kita hantar kepada pakar yang selanjutnya untuk untuk ujian-ujian selanjutnya. Didapati 34 kes adalah pre-cancer ataupun pra-cancer, dan daripada itu juga kita dapati 10 telah pun menjadi kanser. Itu antara statistik-statistiknya lah. Jadi nak tanya juga doktor, ujian HPV DNA ni dengan pap smear itu sebenarnya sama saja, cuma kaedah saja berbeza lah. Betul. Dia macam ni, pap smear dengan HPV DNA tujuan dia sama. Untuk penyaringan awal bagi mengesan sebarang keabnormalan ataupun sebarang sesuatu lah yang pada wanita tersebut yang boleh menyebabkan kanser cervix. Cuma dari segi pengambilan, kaum wanita ni bila dengar sebut pap smear ni agak gerun, sebab yang mengambilnya adalah orang lain, clinician klinik, doktor, nurses yang akan ambil, dan dari situ ia akan memasukkan alat macam kaum wanita sebut tak nak buat pap smear sebab apa, ada mulut itik yang bersih mulut itik tu kan, rasa diorang rasa takut, sakit kan. Tapi dengan teknik ini kita tak memerlukan apa-apa alat sekalipun, cuma kita perlukan swab ni saja. Dengan swab ni kaum wanita akan dapat pengajaran ataupun dapat diajar oleh kaki tangan anggota atau klinik cara-cara pengambilan, dan boleh buat sendiri. So melalui daripada pengalaman saya dan tim saya yang kita dah turun ke hampir satu Malaysia, mengatakan kebanyakan, semualah bukan kebanyakan, 99.99% wanita suka dengan cara ni. Lebih selesa dengan kit HPV Betul. DNA Dan ni. dia tak malu, dan dia kata tak sakit. Baik doktor, kita berehat seketika. Kembali selepas ini untuk sambung kembali perbincangan kita. Teruskan bersama Alpha 102. Dan khas untuk Juwita, para wanita, hari ini kita bawakan Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Yusof yang merupakan pengarah bahagian reproduksi manusia LPPKN. Doktor, hari ini bercakap mengenai sempena bulan kesedaran kanser cervix ni. Kita nak bercakap mengenai saringan mengenai kanser cervix ni menggunakan lebih mudah menggunakan kit HPV DNA. Betul. Jadi di mana para wanita ni boleh dapatkan saringan ujian HPV DNA ni, dan apakah perancangan LPPKN di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ni sepanjang bulan Januari ni, sempena bulan kesedaran kanser cervix, bagi meningkatkan kesedaran dan juga memastikan golongan wanita tidak tercicir lah dalam mendapatkan saringan awal kanser cervix ni, doktor. Okey, untuk makluman semua pendengar radio National FM dan juga Nadia. Okey, untuk sepanjang bulan Januari actually kita ada kempen. Memang kempen ni kita panggil WCARE, iaitu Women Cancer Reproductive. Okey, di bawah Women Cancer Reproductive ni dia terbahagi dua program besar. Satu program adalah program berkenaan saringan awal kanser cervix. Satu program adalah berkenaan program saringan awal kanser payudara. So untuk Januari ni adalah saringan untuk Januari ni adalah bulan kesedaran kanser cervix, dan untuk Oktober nanti adalah kita ada bulan pula kesedaran untuk kanser payudara. Okey, untuk program ni kita akan berjalan sepanjang tahun
daripada Januari sampai Disember. Dan untuk mendapatkan kedua-dua benefit ni, kedua-dua faedah ni, macam contohnya macam HPDNA ni, kita ada 49 buah klinik Nur Sejahtera LPPKN di seluruh Malaysia. Dan semua wanita boleh walk-in untuk dapatkan perkhidmatan di situ. Boleh tanya je pada kita punya anggota kat situ macam mana cara, cakap je nak buat apa-apa dan diorang akan explain detail dan akan ambil masa terlalu singkat. Sekejap sangat. Dan wanita yang layak adalah warga negara Malaysia yang berumur 30 ke 65 tahun dan juga dalam kalangan B40 dan juga M40. Kita ada special program lah untuk ni kan. Lagi satu, kita juga akan membuat program-program outreach di mana kadang-kadang kalau seorang wanita tu dia nak pergi saja nak pergi ke klinik tu macam malas kan. Tak ada benda nak pergi kan. Kalau tak ada tujuan dia tak nak pergi. Macam kita pergi klinik swasta lah, tak demam tak pergi kan. So macam tu juga kita orang punya ni, kita approach, kita menyantuni rakyat kita dengan kita dekat kepada diorang. Kita pergi kepada kaum yang memerlukan, yang orang kata kurang kesungguhan nak pergi ke klinik lah kan, ataupun dia ada benda-benda lain kan. So kita akan buat program outreach. Dan kita juga ada pusat keluarga bergerak. Pusat keluarga bergerak ni adalah klinik kita sendiri yang bergerak kepada masyarakat luar, di mana kita akan pergi ke kampung-kampung, ke kawasan pedalaman ataupun di mana-mana bandar yang kita buat program-program di pusat membeli belah. Di mana sepanjang tahun ini juga kita telah aturkan lebih kurang hampir 40 program outreach seluruh Malaysia, di mana LPPKN negeri, setiap negeri dah ada aturan dia orang sendiri. So dengan ini kita harap sangat-sangat supaya orang ramai dapat mendapat manfaat lah apa yang kita buat ni, apa yang kerajaan telah berikan kepada rakyat untuk mendapatkan peluang ini supaya kita dapat menyaring awal kan. Lagi satu, kita juga telah membuat kempen digital berkenaan kempen kesedaran kanser reproduktif wanita. Macam saya sebut tadi kan, WCARE, Women Cancer Reproductive Campaign, di semua media lah, ada elektronik dan juga di semua media, untuk orang ramai tahu, orang ramai dengar, dan at least ada inisiatif, semangat lah sikit kan. Dan lagi satu, kita punya hashtag kita, cepat tahu cepat tindak. Bila dia tahu cepatlah dia bertindak kan. Macam contoh tadi saya bagi statistik, 70,000 wanita telah disaring, 4,000 lebih, 353 tadi didapati positif HPV. So daripada situ kita dah dapat bertindak awal. Kalau katakan kita biar, mungkin besar kemungkinan 4,000 lebih wanita ni akan mendapat kanser cervix. Dan bila kita dah buat macam ni, kita dapat saringan awal lah kan. So dengan sendirinya, insya-Allah dengan adanya teknik baru ni, kita jangkakan satu hari nanti jika semua wanita Malaysia telah disaring, 90% penyebab kanser cervix tak akan ada lagi. Because virus ni adalah penyebab kepada 90% terjadinya kanser cervix. Jadi kalau disaring dan didapati ada tanda-tanda kanser cervix tu di peringkat awal tu, boleh diatasi lagi, masih boleh dirawat lah doktor. Okey, untuk HPV DNA ni, HPV ni bila kita detect dia ada yang akan kekal dan ada juga yang akan hilang dalam masa tempoh setahun ke 2 tahun. Tengok berapa, sebab tu kita buat saringan tu, kita nak tengok berapa dia punya nilai dia, banyak mana dia dalam badan kita kan. So ada yang virus ni akan hilang dalam masa setahun, 1 hingga 2 tahun, dan juga akan kekal dan membentuk terjadinya kanser cervix. So bila jadi kanser cervix, kalau kita dapat peringkat awal, kita dapat saringan ni, kita boleh detect kanser cervix tu akan terjadi 10 tahun lebih awal. Faham. Jadi apakah harapan dan juga saranan doktor kepada wanita di luar sana dalam penjagaan kesejahteraan diri, khususnya berkaitan dengan kanser reproduktif wanita ini? Okey, saya rasa bukan harapan seseorang lah, kan. Harapan semua orang yang terlibat dengan program, harapan kerajaan juga yang telah sama-sama menyumbang. Kerajaan telah bagi peruntukan untuk kita jalankan program ni. Dan harapan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Masyarakat, harapan LPPKN itu sendiri, dengan adanya program ni kita dapat penurunan menyumbang kepada penurunan terjadinya kanser cervix dan juga kanser payudara dalam kalangan wanita di Malaysia. Kerana kedua-dua kanser ni adalah kanser pembunuh utama, di mana kanser payudara adalah kanser pertama wanita, kanser cervix adalah kanser yang ketiga. So top 3 kan. So dengan adanya program-program macam ni, dengan adanya saringan awal, kami mengharapkan agar kaum wanita dapat merebut peluang ni
dan hadir ke semua klinik Nur Sejahtera yang ada. 49 klinik amat banyak kan. So dapat menjalani kesayangan awal. Dan lagi satu, saya mengharaplah, dan kami juga mengharap, bukan setakat wanita itu sendiri yang ada kemahuan untuk pergi, kaum lelaki juga. Kaum lelaki kan, macam saya lelaki kan, tapi saya ambil bidang ni, so saya tahu macam kita nak encourage, nak memberi semangat kepada kaum wanita tu, mak kita, kepada kakak kita, isteri kita, adik kita, untuk membuat saringan awal. Sebab kaum lelaki ni boleh menyokong dan juga boleh adalah pendorong utama kan. So saya haraplah, kami harap juga dengan adanya program-program ni, kita dapat menyaring lebih ramai kaum wanita di Malaysia. Nah, itu juga merupakan misi untuk kempen weekend lah, Doktor. Betul, misi ni kan. Dan kalau katakan nak dapatkan lanjutan yang saya cakap tadi, nak dapat di mana perkhidmatan, boleh layari laman web LPPKN, www.lppkn.gov.my. Dan yang paling penting, program ni adalah percuma ya. Jadi itulah kesedaran kendiri itu perlulah ya. Dan betul, untuk kaum lelaki pun yang dengar Temu Bual ni, bolehlah kata menggalakkan atau mengingatkan ahli keluarga wanita kita untuk mengambil saringan HPV ni, Doktor. Betul. Baik, terima kasih atas maklumat yang Doktor sampaikan hari ini, cukup bermanfaat. Jadi insya-Allah ada kesempatan kita bersua lagi untuk kita kupas topik yang lain pula. Boleh. Terima kasih, Doktor. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Baik, kepada anda teruskan kesetiaan bersama-sama kami di Nasional 102 Nasional FM, sentiasa di hati.